semayang tu, fa'attakhidhuhu musalla. Aku nak jadikan tempat tu musalla, tempat semayang aku. Dia kata. Nabi memperkenankan permintaan sahabat dia ni. Baik, di antara tanggungjawab orang Islam, dan apabila dia bersin, maka jawablah ucapan bersinnya itu. Ini kalau dia tak sesema lah. Kalau dia sesema, bersin tiap-tiap seminit, bersin sampai 15 kali. Kita penat lah, duk jawab bersin tu lah. Kan? Kalau dia tak sesema, dalam keadaan biasa. Begitu. Dan apabila dia sakit, hendaklah pi lawat akan dia. Pi ziarah sahabat kita yang sakit. Dan apabila ada orang kena kematian, hendaklah pergi iring jenazahnya. Pi. Dengar sahabat kita, sama duk mengaji di masjid dengan kita. Dengar? Pi. Ziarah jenazah dia. Paling baik iring jenazah dia. Lagi cantik semayang jenazah dia. Nak lagi sempurna sampai pengkebumian kita ada sama. Nabi kata apa? Maka diberi kepada mereka ini beberapa qirat pahala. Sahabat kata, qirat itu apa? Nabi kata, satu qirat pahalanya seumpama bukit Uhud. Nabi kata. Wow. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan apabila dia bersumpah, tolonglah sempurnakan barang yang disumpahnya. Dan apabila dia memberi ingat, memberi nasihat, terimalah nasihatnya itu. Dan janganlah dilupakan dia. Dan apabila ada ia di belakang mata kamu, peliharalah, jangan sampai kamu mengaibkan dia. Kawan kita, jangan belakang kita duk taruh dia. Depan punya cantik, nampak kawan baik, beralih aja taruh. Ni tak boleh pakai ni. Aku lemah dengan dia ni. Tadi sembang elok, beralih bubuh. Tak bagus tuan-tuan. Baik, dia kata, dan kasihkan dia sebagaimana kamu kasihkan diri kamu sendiri. Bencikan baginya apa yang kamu benci kena kepada diri kamu. Apa kita tak suka kena kat kita, jangan kita biar kena ke kawan kita ni. Maka semuanya itu tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana kamu dapat tahu di dalam bab-bab dan masalah yang akan datang dan yang telah lalu. Tuan buka tulis tu, dia ulang cerita yang sama lah tu. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Dia Bahrul Mazi ni, dia punya style macam tu. Dia benda tu dia bawa main sampai 3, 4, 5 hadis dia ulang. Jadi tuan-tuan dah boleh dengar elok dah. Bila ulang 2, 3 kali, mata aku duk malap. Awak ni duk ulang yang tu. Bukan kita ulang, kitab ni ulang. Jadi supaya mata tak malap, kita lompat cepat-cepat sebelum dia ulang banyak-banyak. Saya baca hadis saja. Tuan-tuan buka muka surat sebelah tu, dia kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini kunyah untuk Nabi, gelaran untuk Nabi. Nabi Muhammad dipanggil juga dia dengan nama Abul Qasim. Kata Abu Hurairah, aku dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidak akan dicabut rahmah, belah kesian daripada seseorang itu, melainkan kalau orang yang kena cabut belah kesian itu, dia satu orang yang syaqi, dia satu orang yang jahat dan celaka. Makna dia apa dia? Satu orang yang tak ada rahmah, yang tak ada rasa belah kesian dalam hati dia, bermakna dia satu orang yang syaqi, dia satu orang yang celaka, satu orang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesian tu kena ada. Tuan-tuan tengok ni gambar-gambar apa nama orang Islam Palestin kena dengan bom fosforus. Depa keluar latest punya gambar keluar, depa forward mai dekat saya, tengok gambar tu, masya-Allah tuan-tuan. Dia turun mai macam mana asap, macam apa, dia turun mai sebari macam tu. Bom fosforus ni dia bertindak balas dengan oksigen dalam udara kita ni. Dia tembak turun mai, dia kena oksigen, dia berubah sifat, dia jadi api. Dia kena kulit ni melecok macam orang kena api kebakaran. Kalau kena kuat, putih anggota badan. Punya jahatnya Zionis Yahudi laknatullah alaihim ajma'in buat sampai macam tu. Satu senjata
yang diputuskan di peringkat dunia, di peringkat antarabangsa sebagai senjata yang diharamkan. Tak boleh guna dalam apa perang sekalipun. Dia guna. Dan lebih celaka lagi Yahudi Zionis laknatullah alaihim ajma'in ni, apabila bukti-bukti yang menunjukkan kata dia guna bom fosforus ini ada, orang kemukakan dekat dia, orang kata ni dia bukti hampa guna bom ni ketika menyerang Filastin. Dia jawab apa tuan-tuan? Dia jawab memang kami guna. Punya jahatnya. Kok kata dia nak deny, dia nak menafikan, dia kata tak ada, kami tak guna fosforus, kami guna sekurang-kurangnya. Tak, dia mengaku dengan angkuhnya. Dia kata apa? Memang kami guna. Orang kata dekat dia, tak tahukah kata senjata ni diharamkan di peringkat antarabangsa? Dia kata tahu. Habis guna buat apa? Memang kami nak guna. Menyakit hati tuan-tuan. Tun Daim Zainuddin ada tulis dalam surah Abang. Mingguan Malaysia, saya ingat sebulan lepas kot. Masa isu ni tengah panas. Dia nak cerita tentang kuatnya pengaruh Zionis Yahudi dalam dunia. Dia kata apa? Ketika Presiden Amerika yang dulu, George Bush, duk bagi ucapan di Philadelphia, Perdana Menteri Yahudi Israel ni telefon mai nak bercakap dengan Presiden Amerika yang tengah duk bagi ucapan di depan ribuan orang. Bodyguard dia kata, Tuan Presiden tengah bagi ucapan. Dia kata, aku tak boleh tunggu. Aku mesti bercakap dengan dia lah ni. Presiden Amerika berhenti bercakap. Mai jawab panggilan telefon Perdana Menteri Israel. Insiden tu cukup, kata Tun Daim Zainuddin. Cukup untuk nak bagi tahu betapa Amerika duduk di bawah pengaruh dia. Presiden tengah duk bagi ucapan, berhenti mai jawab panggilan telefon Perdana Menteri Israel. Dia nak heran kat siapa? Kalau dia nak buat apa pun, dia nak heran dekat siapa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia nak pergi tentu juga tajuk ni. Tajuk ni doa abang suruh kesian kat orang Islam. Dia nak pergi marah juga kat Yahudi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang Nabi SAW kata, kalau manusia tak ada rahmah, tak ada kesian dalam hati, bermakna dia syaqi. Bermakna dia ni confirm jadi orang jahat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan buka muka surat sebelah. Buka lagi sebelah lagi satu. Muka surat 102. Bab ma jaa fin nasihah. Itu bab yang datang pada menyatakan lurus hati. Kita sebagai orang Islam, duduk dalam agama Islam ini, kita kena ada apa? Hati yang lurus. Sebab manusia, nama kata manusia ni dia ada interest. Dia ada interest, dia ada kepentingan dia. Ulama pun ada kepentingan dia. Ulama pun ada kepentingan dia. Allah saja yang mengetahui apa kepentingan dia. Mungkin interest, dia ada own interest, dia ada kepentingan peribadi. Dia nak apa? Allah tahu, orang lain tak tahu. Maka setiap manusia dalam dunia ni dia ada interest dia, dia ada kepentingan dalam diri dia. Maka dia mai tajuk malam ni, dia kata ma jaa fin nasihah. Bab yang datang pada menyatakan lurus hati. Kita kena ada hati yang lurus dalam agama ni. Maka iaitu sukakan baik bagi orang lain daripada diri sendiri. Orang yang lurus hati ni apa dia? Dia nak orang lain dapat kebaikan. Dia tak ada kepentingan diri. Dia nak orang lain dapat kebaikan. Tuan-tuan pernah dengar hadis cerita sahabat-sahabat yang cedera parah di dalam medan perang. Dalam keadaan cedera parah tu, dalam keadaan dahaga, Allah saja yang mengetahui ni, orang bawa mai ayam nak bagi minum. Bawa mai ayam dekat dia nak bagi minum, dia duk dengar kawan sebelah duk mengerang, duk minta ayam. Dia kata bagi kat dia tu dulu. Saya tak apa. Pergi dekat kawan tu yang duk mengang minum, dengar sebelah balik sana, duk mengang. Dia kata pergi bagi kat dia dulu. Saya tak apa. Yang akhirnya apa jadi? Hak round mula ni semua dah mati dah. Tak ada minum ayam. Kawan ni pergi sampai ke ujung. Semua tak mau minum. Suruh bagi kat kawan dulu. Tuan-tuan, benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Tak berlaku pada kita hari ini.
Pasal apa? Pasal kita ada own interest. Kita ada kepentingan diri. Kita